أبي بكر الصديق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احترت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Madrasah Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, yang hormati Barisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung bacaan kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub, permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai, bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, ulama Kelantan. Tulisan Rumi yang asalnya tulisan Jawi dipindahkan ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain Abu.
Bab yang ke-37 beliau menyatakan kelebihan menyebutkan mati di bawah subtopik terputus amalan anak Adam setelah kematiannya kecuali 3 perkara. Perenggan yang terakhir. Dan meriwayatkan oleh Hafiz Abu Nuaim akan hadis yang marfu', hadis yang diangkat, 7 perkara dilakukan Allah, yakni dikekalkan Allah pahalanya bagi hamba kemudian daripada matinya, dan ia di dalam kuburnya. Ada 7 perkara Allah Ta'ala kekalkan pahala seorang hamba ni walaupun hambanya tu dah meninggal dunia masuk dalam kubur. Apa dia? Yang pertama, orang yang mengajar ilmu. Oh, ustaz je lah dapat. Tidak. Tak semestinya jadi ustaz baru mengajarkan ilmu. Tuan-tuan dapat ilmu, tuan-tuan beritahu isteri tuan-tuan, malam ni cerita kelebihan ataupun kelebihan menyebutkan mati. Beritahu. Oh, ya ke bang? Beritahu anak-anak. Hari tadi ayah pergi masjid Nurul Hidayah, apa nama ni, ada ustaz kongsikan ilmu tentang kelebihan menyebutkan mati. Sebutkan. Masuk dalam grup WhatsApp. Orang lain sibuk cerita pasal apa parti mana nak undi, kita sebutkan pasal kelebihan menyebutkan mati. Seorang undi sebut mati. Mati tak tahu kan? Barangkali sebelum undi, barangkali semasa undi, barangkali selepas mengundi, tak? Mati mana tahu, siapa tahu, tak tahu. Jadi tak semestinya jadi ustaz kat depan dipanggil JK masjid datang mengajar di surau baru yang akan mengajar ilmu, tidak. Jadi cikgu dekat sekolah baru mengajarkan ilmu, tidak. Sampaikan. Kan hadis Rasulullah, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Sampaikan. Baik, jadi pahalanya tak berhenti. Pasal apa? Ilmu tu diamalkan, ataupun ilmu tu disampaikan pula kepada orang lain. Itu yang sahamnya tu berterusan. Ni saham ni tak ada riba. Saham ni tak ada rugi ni. Cuma tak nampak je lah. Keuntungannya tu tak nampak. Ya Allah. Yang kedua, orang yang melarikan, yakni mengalirkan air sungai. Sungai tersumbat dia apa nama ni, alirkan. Yang ketiga, atau orang menggali telaga. Pasal apa? Untuk kegunaan. Telaga tu selagi mata air ada airnya, ada manfaatnya pada orang lain. Yang keempat, atau orang bertanam pohon kayu seperti pohon kurma selagi pohon tu hidup. Orang makan pohon kurma, tapi tanam kat tanah sendirilah. Tanam tanah orang lain, marah orang. Ataupun kat tanah wakaf, kan? Sebelah masjid ke sebelah surau, siapa apa nama ni, jemaah boleh makan. Yang berebutlah pula kan. Berebut tu cerita lain lah. Itu jemaahnya lah. Berebut, gaduh kan. Awak tanam dapat manfaat pada orang lain. Yang kelima, atau orang yang buat masjid selama ada orang sembahyang padanya. Kita ni kalau yang kontraktor, alhamdulillah lah, mungkin dia terlibat secara langsung. Kita ni nak angkat cangkul tak biasa. Macam saya pegang marker. Pegang marker tu pun penat. 8 pagi sampai 5 petang. Lagi suruh megang cangkul. Ya Allah. Ingat masa arwah abah saya kan meninggal. Tak biasa megang cangkul. Kena peli dengan sepupu. Sini. Orang tak biasa megang cangkul. Itu dah melekat pula tanah tu kan. Nak dipisahkan dari tanah tu pula. Ya Allah. Bukan senang. Tengok macam senang je orang gali kubur. Sap, swap. Megang cangkul je dah penat. Baru megang cangkul belum mengorek tanah lagi. Ya Allah. Jadi macam mana? Caranya kita beri sumbangan lah. Saya mampu RM1 Ustaz. Memang biasa orang sedekah RM1. Jarang orang sedekah RM100. Kalau duit kat gocek tu ada RM100 dengan RM1. Jarang RM100 yang sedekah. Tapi tak mustahil ada. Ustaz jangan cakap sembarangan, itu ustaz. Saya tak. Mungkin. Bukan semua orang macam ustaz. Duit RM1 yang sedekah. Saya duit RM100 yang sedekah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya tak? Itu sumbangannya. Jadi kalau orang
minta buat masjid. Ini tipu Ustaz. Kalau Malaysia ni biasanya susah nak menipu, tapi tak tahu kalau ada kan. Jadi minta derma untuk masjid tu biasa, insya-Allah lah. Tak menipu lah setakat ni kan. Jadi menipu nombor 2. Yang penting kita beri sumbangan kan. Ataupun yang dah jadi masjid nak besarkan ke apa kan. Itu dah memang jadi masjid, apa nak tipu apa lagi kan. Kalau nak bina masjid tu mungkin lagi. Baik. Pahalanya tak putus walaupun dah meninggal, nyawanya dah putus. Yang keenam, atau orang mempusakai mushaf, iaitu orang yang menyurat akan dia, menulis akan dia. Mushaf ni apa? Al-Quran lah. Orang yang tulis. Sekarang dah tak ada orang tulis, cetak. Jadi orang yang mencetak lah. Ataupun kita tak pandai mencetak, kita tak ada syarikat pencetakan. Tapi secara tak langsung boleh kita beri sumbangan dengan wakaf. Kalau dekat shopping mall Maidin dekat Mutiarini tu, memang ada kaunter tu. Sejak dibina mall Maidin tu sampai sekarang masih ada kaunter untuk wakaf. Dekat Angsana kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tak apalah kan. Tapi maknanya ada tempat untuk wakaf mushaf Quran. Baik, kemudian yang ketujuh, atau orang yang meninggalkan anak yang soleh yang mendoakan baginya. Yang tak ada anak tak apalah. Yang tak ada anak ada 6 perkara atas tu. Jangan sedih sangat. Tak baru ni dekat surau taman saya tu ada orang minta ngajar surau. Jadi berbual dengan seorang jemaah surau tu, dia orang Pasir Gudang, lama duduk Pasir Gudang, kerja Pasir Gudang, tapi syarikatnya pindah ke PTP sana, Gelang Patah, pindah situ, Sabayu. Dia tak ada anak, tak ada rezeki. Ustaz, tak apalah bang. Kan? Untuk orang macam ni 1 sampai 6 tu banyak lagi cara. Dan yang ada anak masih melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Masih rebung, alhamdulillah, ada masa untuk dibentuk. Yang dah jadi buluh dan soleh, alhamdulillah. Yang jadi buluh yang tak soleh, doa ajalah selagi kita hidup kan. Doa mak bapak makbul, cuma lambat dengan cepat. Ataupun kat dunia atau kat akhirat, doa ajalah. Boleh nasihat. Saya tahu dia, saya mulut saja, saya tangan je. Dia dah jadi buluh. Awak ambil tangan dia melantun. Tak boleh. Tangan awak tu kan yang kebas tu kan. Dia balas balik tu nanti. Jadi doa. Anak yang soleh yang mendoakan baginya. Baik, itu 7 amalan Allah Ta'ala kekalkan pahala walaupun dah meninggal dunia. Masuk tajuk baru, hanya amalan seseorang yang mengikutinya ke dalam kubur. Ya Allah, Ya Rabbil Karim. Hanya amalan. Rumah tak ikut, kereta tak ikut, motor tak ikut. Lagi apa? Ini kata amalan aja lah. Memang itu je, satu je amalan. Yang lain tu nak sebut banyak. Yang tak ikut tu banyak. Isteri pun tak ikut. Cinta hidup semati konon tak ikut. Dikubur pun takut. Kalau perempuan tak digalakkan pergi, makruh pergi kubur. Taklah haram, makruh. Tapi kalau ni meraung, jadi haram. Menetap. Baik. Jangan pergi kubur tapi nangis juga, tapi sambil mencari-cari. Cari apa? Bukan cari kubur. Cari pengganti. Na'udzubillah min dzalik kan. Janganlah isteri macam tu. Tapi tak apalah kalau kita yang meninggal dunia, dia perlukan bukan dia, anak-anaknya kononnya kan. Anak-anak ni yang perlukan bapa kata kan. Iyalah. Isteri pun perlukan suami. Betul lah tu kan. Baik. Sambung tapi ada iddah tu. Tu belajar pasal iddah pula lah. Baik, sambung. Jadi hanya amalan yang mengikutinya adalah kubur. Dan riwayat Muslim, hadis marfu' yang mengikut bagi mayat itu 3 perkara. Asal bahasa Arab mayit, orang Melayu dah biasa sebut mayat, tak apalah. 3 perkara. 2 kembali. Pergi ikut mayat tu 3 perkara. 2 kembali, patah balik. Dan tinggal serta mayat satu je yang tinggal. Mengikut akan dia ahlinya, keluarganya. Ahli tu keluarganya ikut. Tu pun tak semualah.
Dan hartanya pun tengoklah, kalau keretanya apa ke kan, motor ke dikubur. Dan amalnya pun ikut. Dan yang kembalinya ahlinya, keluarganya balik dah, habis talqin balik. Mana ada stay lama-lama, tak ada. Yang bacaan lepas dah siap talqin apa semua tu, bacaan ambil tanah sikit, baca awal surah Al-Baqarah 5 ayat awal Baqarah dan 3 ayat akhir Baqarah tu pun dah tak buat dah. Tak semualah, maknanya contohlah cerita. Orang Masjid Qaryah Nurul Hidayah insya-Allah buat. Itu orang tak buat dah tempat lain. Jadi keluarga balik. Balik. Dan hartanya harta pun balik. Mana ada kita masuk dalam kubur sekali. Pemandunya pun balik. Dan yang tinggal sertanya amalnya juga. Duit pun tak ada dalam kocik apa semua, tinggalkan. Pakaian pun tukar. Maaf cakap, surah dalam pun buka. Mana ada mayat pakaikan surah dalam? Tak ada. Tak? Nak cerita harta tu tak ngikut kita, surah dalam pun tak disuruh buka. Memang pakai lelaki paling kurang 1 helai. Yang bagusnya 3 helai. Saya pernah, kalau kat hospital pernah, tak payah sebutlah hospital mana kan. Kadang-kadang kena cek juga. Bukan hospital yang buat, maknanya dipanggil orang, hospital sediakan tempat je. Panggil orang, dia sehelai je, memang cukup-cukup. Bayar beratus. Sehelai. Tapi bukan saudara terdekat saya kan, malas nak bunyi. Kan bergaduh pula. Dah awak buat sendiri lah. Payah pula kan. Kita nak nolong, tapi kita yang kita tahu, yang kita belajar, afdal 3 helai. Dia selai, kita nak tegur masa tu dah tengah nak nguruskan. Memang dia buat selai. Mana nak cari lagi 2 helai? Kamu cerita pula. Dah lah selai, dah rezekinya selai, macam mana kan. Yang mayat tu tak masalah, yang nguruskan lah. Kan. Jadi afdal 3 helai. Tambah lagi serban. Serban bukanlah serban yang cantik apa tu, serban kain juga biasa kan, buat serban. Yang perempuan 5 helai. Ada kain lain kan, ada baju, ada tudung lain baik. Jadi surah dalam pun tinggal, tak ada, dia pakai yang lain. Itu sebab antara petanda kalau orang mimpi pakai baju tak ada lengan. Dan dia rasa selesa pakai. Cantiklah, selesa betul pakai baju ni, tak ada lengan. Itu bukan singlet, itu bukan kapan. Itu tanda dah dekat masa ni. Ustaz, kenapa Ustaz cerita? Memang saya tadi malam mimpi macam tu. Tak apalah, dah tahu, jadi buat tak boleh, siap sedia. Siap sedia kan. Baik. Harta tak ikut. Maka jika ada amalnya kebajikan, dapat rahmat ia. Yang tinggal amalan tu yang ikut. Kalau amal kebajikan dapat rahmat, kasih sayang Allah. Kubur jadi lubang taman-taman syurga. Dan jika ada amalnya kejahatan, amal jahat pun ikut juga. Kalau amal jahat tinggal tak apa kan, senang hati. Yang amal jahat pun ikut, dapat azab ia. Na'udzubillah min zalik. Kubur jadi lubang-lubang neraka. Ya Allah. Kubur ni tuan-tuan dalam tanah. Tahu Ustaz, jelah nak ingatkan aja. Tanah tu bila dikorek lubang kubur tu, dia muat-muat badan. Dah muat-muat badan, besar sikit lah daripada badan. Kemudian dah dilekapkan muka dekat tanah dengan kiblat tu, dikambus. Dengan selat papan, kambus. Makna cukup-cukup je lah. Cukup-cukup. Maknanya sempit. Sempit. Yang kedua, dia dalam tanah. Masjid ni pun malam tutup lampu semua gelap, apatah lagi dalam tanah. Paling tidak itulah bayangkan. Yang kita boleh bayangkan lah, tempat sempit. Kereta kalau sempit dah biasa kereta besar kan, sekali masuk Viva, dia sempit.
Dah biasa Honda HRV tu. Honda HRV luas tu kan, sedap kan. Sekali masuk Viva memang sempit lah. Itu baru sempit kereta, ini sempit rumah terakhir kita kan. Jadi amalan yang dapat meluaskan kubur dan menerangkan kubur tu dia bukan pasang mentol. Tak ada orang pasang mentol setakat ni, pasang elektrik sampai ke kubur, tak ada. Tak ada yang nak buat. Orang kaya sekali macam mana sekalipun tak ada yang buat, tak ada. Wayar nak sambung mana kan, tak ada. TNB pun tak nak buat. Baik. Jadi amalan yang dapat menerangkan kubur kita dan meluaskan kubur kita. Ini cerita kubur bukan cerita dongeng, bukan cerita main-main. Jadi cukuplah kematian saudara mara kita, kematian kawan-kawan kita sebagai peringatan. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun. Artinya lebih kurang tiada daripada muslim yang bertanam ia akan tanaman atau berhuma, nanam padi akan perhumaan, padi huma kan, maka memakan daripadanya burung atau manusia atau binatang, melainkan adalah baginya dengan dia sedekah. Dia tanam tanaman tapi yang ada burung makan atau ada manusia makan atau binatang makan, dia jadi sedekah. Dan daripada Nabi SAW, artinya lebih kurang barang siapa bertanam akan tanaman, diberi Allah Ta'ala daripada pahalanya sebilang-bilang barang yang keluar daripadanya. Tanam-tanaman biasa buah-buahan lah, ataupun yang beri manfaat lah. Kalau pokok saja boleh meneduhkan orang. Dan telah menakal, menulis atau mengambil A'la'i pada surah Yusuf akan bahawasanya Allah Ta'ala menurunkan wahyu atas Nabi Musa alaihissalam, tiada daripada alat perhumaan, alat menanam padi huma, melainkan dan Allah Ta'ala menurunkan atasnya 1000 malaikat memberkat bagi mereka itu pada tumbuh-tumbuhannya. Dan apabila masak buahnya, menurunkan Allah akan 3000 malaikat memberkat akan mereka itu pada barang yang bercawang daripadanya, dia punya ranting. Maka apabila hampir diketamnya, nak padi dia tuai, menurunkan Allah Ta'ala akan 6000 malaikat memberkati mereka itu pada segala bijinya dan mentahlil mereka itu. Tahlil ni sebut la ilaha illallah, dan takbir mereka itu sebut Allah Akbar akan Tuhan Rabbul Izzah, Tuhan yang mempunyai kemuliaan. Izzah Zat, ya Rabbul Izzah, sebut betul-betul. Salah sebut. Dia time-time segini ni sensitif. Jangan salah sebut. Sebut Abah lah, Izzah lah. Ustaz jangan Ustaz. Tidak. Dan Rabbul Izzah, Tuhan yang mempunyai kemuliaan. Dan tiada makan daripadanya suatu hingga turun atasnya 10.000 malaikat memberkati mereka itu pada makannya. Nampak? Menanam tanaman, besar pahalanya. Jangan kita meremehkan petani-petani. Alah, dia petani masuk mesti dia petani. Dah dia masuk UPM, Mesti Pertanian Malaysia. Dulu Mesti Pertanian Malaysia. Bertanilah, tapi petani moden. Sekarang Mesti Putra Malaysia kan. Jangan meremehkan, pahalanya besar. Tak masuk universiti pun boleh jadi petani kan. Baik, masuk pada subtopik mengingati mati. Dan sabda Nabi SAW, udhkuru hadhimal ladzati. Qalu ya Rasulullah, ma hadhimul ladzati? Qala al-mautu, al-mautu, al-mautu. Salasan, 3 kali. Artinya lebih kurang, sebut oleh kamu akan yang memutuskan lazat, kesedapan, nikmat. Sembah mereka itu, tanya mereka itu, ya Rasulullah, dan apa yang memutuskan lazat? Sabdanya mati, mati, mati. Penting tu sebut 3 kali.
Diulang-ulang akan dia oleh Nabi SAW 3 kali. Rasulullah sebut tentang mati. Dan pada setengahnya, banyakkan olehmu menyebutkan mati, maka bahawasanya menghapuskan ia akan dosa, dan menzuhudkan pada dunia, dan meredakan dengan barang yang datang kepadanya. Syukur. Maka jika kamu menyebutkan dia pada ketika kaya, merendahkan dia. Dan jika kamu menyebutkan dia pada ketika fakir, meredakan kamu dengan kehidupan kamu. Kaya pun sebut pasal mati, miskin pun sebut pasal mati. Bukan miskin lagi, kata ni fakir. Miskin, fakir sebut pasal mati. Yang kaya sebut mati supaya merendah dirilah. Yang fakir, yang miskin sebut pasal mati supaya sabar, redha. Dan sabda Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka ghalibun aw 'abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahlil kuburi. Artinya lebih kurang, jadikan olehmu diri kamu pada dunia seperti bahawasanya engkau orang dagang atau lalu pada jalan. Yang ini tetapi jadi oleh diri kamu seperti orang lalu pada jalan, kerana orang dagang terkadang diam ia pada negeri dagangnya, bersalahan yang tak sama orang lalu berjalan, maka tiada berhenti ia melainkan kadar penat jua, dan bilangkan olehmu akan diri kamu daripada ahli kubur. Jadi dunia ni macam kita berdagang lah. Maknanya tak berhenti lama, sebentar. Dan hadis ini asal pada menyungguh-nyungguh atas menselesaikan hati daripada dunia, dan di atas zuhud dan qanaah sederhana padanya. Kata Imam Nawawi, makna ini hadis, kalau tak silap ada jemaah tanya pasal zuhud kan, apa beza zuhud dengan apa tu? Lupa dah soalannya. Soalannya dah lupa lagi jawapannya. Ingatlah zuhud, apa beza zuhud dengan apa tu kan? Nantilah saya cari, nantilah. Berapa lama nak buat? Tawadhu, zuhud dengan tawadhu. Baik, kalau apa yang pengetahuan saya, tawadhu tu rendah dirilah. Zuhud ni bukan menolak dunia, maknanya tidak tidak terlalu mengejar dunia lah, ikut kemampuan. Baik, kata Imam Nawawi, makna ini hadis, jangan berpegang kepada dunia dan jangan mengambil akan dia tempat kediaman, dan jangan berkhabar-khabar nafsu dengan kekal padanya, dan jangan bergantung dengan barang yang tiada bergantung dengan dia oleh orang dagang pada yang lain daripada tempatnya. Jangan terlalu mengharapkan dunia lah, melainkan dia tu jambatan untuk akhirat. Maknanya cari bekalan untuk akhirat lah. Dunia penting, jangan tolak dunia terus. Maknanya jadi sumber untuk dapat bekalan di akhirat. Baik, 7, petala langit dan bumi menangis di atas kematian seorang alim, seorang yang pandai ilmu agama. Ulama lah ceritanya. Ustaz lah? Bukan. Kitab, para ulama, penulis-penulis kitab, Rasulullah sendiri pun alim, masuk dalam orang alim. Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jangan kita ingat orang alim ni Ustaz Aidil ke, tidak. Kan. Dan sabda Nabi SAW, idza matal alimu bakat alaihi samawati wal ardu 70 yawman. Apabila mati orang alim, menangis atasnya oleh ahli 7 petala langit dan bumi, yakni yang lain daripada anak Adam 70 hari. Dan riwayat Sa'id bin Mansur dan Ibnu Abid Dunya daripada Muhammad bin Qais, katanya telah sampai akan kami bahawasanya 7 petala langit dan bumi menangis keduanya atas kematian orang mukmin. Berkata langit, sentiasa naik kepadaku daripadanya kebajikan, dan berkata bumi, sentiasa mengerja ia akan kebajikan atasku. Orang mukmin pun 7 petala langit nangis juga. Orang mukmin, orang beriman, betul akidahnya, taat perintah Allah, meninggalkan larangannya. Baik, jadi nak taat perintah Allah, nak meninggalkan larangannya macam mana? Kena belajar. Macam kita dekat sekolah,
nak mengikut peraturan sekolah, kena tahulah apa peraturan sekolah, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Nak mengundi, kena tahu dah cara-cara mengundi, macam mana nak pangkahnya. Jangan terlebih kotak, macam-macam lah, jangan diraih. Kan? Jadi nak tahu, nak betul, kena belajar. Begitu juga nak jadi orang mukmin, kena belajar. Mukmin tu apa? Nak taat perintah Allah, meninggalkan larangannya. Nak tahu perintah Allah, meninggalkan larangannya, belajar. Dengan cara belajar. Kata Atta', menangis langit itu ialah syafaq yang merah pada tempatnya. Syafaq merah, warna merah. Dan riwayat daripada Sufyan Ats-Tsauri, katanya dikatakan bahawasanya merah yang ada pada langit itulah menangis langit atas kematian orang mukmin. Kita ingat terbenam matahari saja. Kata ulama, itu menangis langit. Baik, faedatun, ini suatu faedah bahawasanya dimatikan seorang pada bumi yang dijadikan dia daripadanya, seperti riwayat Tirmizi dan lainnya, bahawasanya Rasulullah SAW sabdanya, idza qadallahu li'abdin ayyamuta bi'ardin ja'ala lahu biha hajatan. Artinya lebih kurang, apabila menghukum Allah Ta'ala bagi hambanya bahawa mati ia dengan suatu bumi, menjadikan ia baginya dengan dia akan suatu hajat. Yakni apabila sampai ia kepada bumi, itu diambil akan rohnya. Dan riwayat Dailami akan hadis marfu', tiap-tiap kanak-kanak yang diperanakkan dia ditabur pada pusatnya daripada tanah kuburnya, maka apabila mati ia dikembalikan dia kepada tanahnya. Dan riwayat Ibnu Majah, apabila adalah ajal seorang dengan suatu bumi, mendahulu akan dia hajatnya kepada demikian bumi itu, hingga apabila sampai ia kepadanya, maka dikobatkan rohnya. Dan daripada inilah, kata ulama, sunat bagi seorang apabila hendak musafir, bahawa keluar ia daripada segala menzalimnya dan mengembalikan dia kepada empunyanya, atau meminta halal daripadanya dan membayarkan segala hutangnya, dan berwasiat dengan barang yang ada baginya dan barang yang ada atasnya. Maka bahawasanya tiada ia ketahui adakah kembali ia daripada musafirnya atau tiada. Sebelum nak jalan mana-mana, minta maaf, kembalikan hak kalau kita buat dosa dan sebagainya. Tak pasti lagi kita balik semula ke rumah kita ke atau tidak. Dan diriwayatkan bahawasanya seorang lelaki masuk ia atas Nabi Sulaiman. Masuk tu jumpa alaihi salam, Sulaiman bin Daud alaihi salam. Maka berkata ia, ya Nabi Allah, bahawasanya bagiku berhajat kepada negeri, hendak dan aku pohonkan di kau bahawa engkau suruh angin menanggung akan daku kepadanya pada waktu ini. Minta angin hantarkan. Macam order Grab pula. Maka melihat Nabi Allah Sulaiman akan malakal maut padanya, tersenyum ia. Maka berkata Nabi Sulaiman, daripada apa engkau tersenyum? Maka kata malakul maut, takjub aku. Takjub aku. Apa nama ni, kagum. Takjub aku, kagum aku bahawasanya disuruh Allah akan daku dengan mengambil nyawa orang ini pada negeri Hindi pada saat ini, dan aku lihat akan dia ada pada engkau, sedangkan dia kat negara lain ni. Maka diriwayatkan bahawasanya angin menanggung akan dia kepada negeri Hindi pada saat itu, maka mengambil ia akan nyawanya pada tempatnya negeri Hindi. Kisah pada Nabi Sulaiman, ada orang minta tolong Nabi Sulaiman hantarkan pergi India, kan naik Grab, naik angin, terbang. Cerita orang terbang Nabi Sulaiman ada dah. Nabi Sulaiman kerajaan apa, raja, raja kepada segala makhluk. Jadi di bumi lah, makhluk di bumi. Jadi minta tolong Nabi Sulaiman. Dia orang Islam lah, orang beriman. Minta tolong Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ajalah. Jadi ada malakul maut senyum. Kenapa kau senyum, kan? Nabi Sulaiman cakap, aku ni diperintah Allah Ta'ala cabut nyawa dia dekat India, tapi sekarang ni ada kat sini ni, sekarang ni. Rupanya dah on the way di India, cabut nyawa kat sana. Meninggal. Memang dah takdir Allah Ta'ala, kan? Jadi maknanya
tak semestinya kita pergi ke mana-mana tu kita patah balik rumah. Barangkali sebelum kita patah balik rumah, kita dah patah balik ke alam ghaib, alam kubur. Jadi kena sentiasa bertaubat, minta maaf dan sebagainya. Nak pergi mengundi jauh-jauh kan, minta maaf dulu. Minta maaf. Hutang kau tak settle lagi ni, minta maaf, nanti aku settlekan balik insya-Allah kalau panjang umur. Minta maaf kan. Senang hati nak mengundi. Dan sabda Nabi alaihi salam, man lam yahzan bi mautil alimi fa huwa munafiqun munafiqun. Qalaha thalatha marratin. Artinya lebih kurang, barang siapa tiada duka cita bagi mati orang alim, tak sedih orang alim mati tak sedih, maka iaitu munafik. Berkata Nabi akan dia 3 kali. Ya Allah ya Rabbi karim. Orang alim meninggal dunia kita tak sedih, Rasulullah kata ni munafik. Pasal apa? Orang alim tu menyampaikan ilmu lah kepada kita kan. Jadi apa nama ni, kalau dah tak ada orang menyampaikan ilmu kepada kita, sedihlah kita sepatutnya. Baik, hikayat cerita adalah Wahab bin Munabbih berkata, ia masuk Nabi Daud alaihi salam akan satu gua daripada gua Baitul Maqdis. Maka tiba-tiba melihat ia padanya satu sarir kain, ada atasnya satu mayat lelaki, dan ada pada kepalanya satu lauh tersurat padanya, papan ataupun surat lah, tersurat padanya satu lauh, satu papan ataupun kertas, tersurat padanya, tertulis padanya, aku Raja Fulan, memilih aku kerajaan 1000 tahun, dan aku berkahwin 1000 perempuan bikr, anak dara, dan aku perbuat 1000 negeri, dan aku mengalahkan 1000 tentera, dan inilah kelakuan hal tempat tidurku akhirnya. Maka mengambil fikir olehmu dan mengambil iktibar olehmu dengan daku, hai ahli dunia. Masya Allah. Nabi Daud pergi satu gua dekat Baitul Maqdis. Tiba-tiba ada satu kain, atasnya satu mayat lelaki. Ada ditulis kat situ, bukan apa nama surat bunuh diri apa, bukan. Dia kata dia tu raja sekian-sekian lah, tak sebut. Dia ada 1000 tahun punya kerajaan, bukan 5 tahun punya kerajaan, 1000 tahun punya kerajaan. Kalau kita jadi calon, ingat-ingatlah. Kalau kita nak mencalonkan pun kena fikir-fikir. Dan bukan nak mencalonkan, nak pilih calon. Mencalonkan tu kita tu kan, dalam parti tu kan. Kita nak memilih calon tu kena fikir-fikir juga. Dan aku berkahwin 1000 perempuan bikr anak dara, aku perbuat 1000 negeri, kaya betul. Aku berkuasa, berpengaruh, kaya. Dan aku mengalahkan 1000 tentera. Memang power betul lah, tentera pun kuat. Dan inilah kelakuan hal tempat tidurku akhirnya. Tidur ke atas mana? Atas kain biasa, selai. Maka mengambil fikir olehmu dan mengambil iktibar olehmu. Maknanya akhirnya mati juga, hilang semua tu, hilang. Tak ada, tak ikut. Tak ada ikut. Ambil iktibar olehmu dengan daku, hai ahli dunia, wahai ahli dunia yang masih hidup lah. Allahu Akbar. Hikayat cerita lagi, dan setengah daripada perangai orang solihin, orang soleh, melihat ia akan dirinya terlebih dhaif manusia. Dia rasa dia yang paling dhaif. Dan bahawasanya seumpamanya tiada mustahik berhak bahawa memperkenan Allah Ta'ala akan doanya. Dia rasa dia yang paling dhaif, jadi dia rasa dia yang paling mustahak, yang paling berhak dapat dimakbulkan doa. Kerana demikian itu adalah setengah daripada mereka itu tiada keluar ia serta manusia. Jadi tak nak jumpa manusia bagi meminta hujan dan menolakkan balak dan umpamanya. Dan adalah Wahab bin Munabbih berkata, ia keluar Nabi Isa alaihi salam serta manusia bagi meminta hujan, maka tiada turun hujan. Maka sabdanya, barang siapa berdosa daripada kamu, maka hendaklah kembali ia. Kata Nabi Isa, maka kembali segala manusia melainkan satu orang. Maka sabda baginya, tiada adakah bagi kamu dosa? Maka katanya, bahkan ada. Menilik aku satu kali kepada perempuan, aku tengok perempuan, aurat dia lah. Maka tak kala berpaling ia, maka aku cabut akan mataku ini dengan jariku. Ya Allah ya Rabbi karim. Dia tertengok perempuan.
Ya Allah. Cabut mata dia, bukan cocok mata dengan Kasim selamat. Itu baru cocok. Itu dah kan. Merau-merau. Ini cabut, ya Allah. Tak payah pakai garpu. Tangan, pakai jari dia kata, ya Allah. Kita cocok mata kuku panjang cocok. Ya Allah, yang sakit Dia dah tengok perempuan aurat dah ni. Dikeluarkan dengan jari, ya Allah ya Rabbi Karim. Maka hujan kepada ketika itu jua, ya Allah ya Rabbi. Dia ada buat dosa tapi dia bertaubat. Dia punya taubat tu, dia kan taubat kan 3 rukun. Pertama, menyesal. Yang kedua, tidak membuat dosa tersebut ketika taubat. Yang ketiga, berazam, berniat tak nak buat lagi. Dia punya azam tak nak buat lagi tu, mata dikeluarkan, cabut. Dua-dua ke sebelah. Ya Allah ya Rabbi Karim. Maka hujan pada ketika itu juga. Memang makbul lah doa, tak ada dosa. Dan sabda Nabi alaihi salam, idza matal mayyitu taqulul malaikatu ma qaddama wa yaqulun nasu ma khallafa. Artinya lebih kurang, apabila mati mayat, berkata malaikat, yakni berkata setengah mereka itu bagi setengahnya. Dan dihendak dengan mereka itu malaikat yang berjalan di hadapan jenazahnya, apa yang mendahului ia, yakni daripada amal, adakah daripada amal soleh, maka kami minta ampun baginya, atau lainnya amal tak baik, amal jahat. Dan berkata manusia, yakni setengah bagi setengahnya, apa ia tinggal daripada harta. Malaikat tanya, ni amal baik ke amal jahat? Manusia kat dia tinggal apa? Beza malaikat bertanya dengan manusia bertanya. Maka cerita malaikat dengan amal dan cerita anak Adam dengan harta. Wallahu a'lam. Jadi cukuplah kadar ni tuan-tuan, ingatan untuk bekalan kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama dia bermanfaat kepada tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampai sampaikan. Selamat mengundi. Mudah-mudahan kita dikurniakan pemimpin yang beriman dan paling baik dengan kita, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.